Memilih kita diberikan kelapangan dan ruang kepada kita boleh bersama-sama meruangkan masa dalam majlis ilmu walaupun secara online atas talian ini. Semuanya ini adalah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ingin memilih kita untuk mendapatkan jaran pahala yang besar dari sisinya. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin, muslimah yang dirahmati Allah, tajuk yang kita pilih pada pagi ini ialah berkaitan dengan bersederhana dalam beribadah. Ini menunjukkan bahawa Islam itu adalah sempurna dan sederhana. Jangan kita anggap bukanlah bersederhana itu ala kadar saja. Sebenarnya Islam itu adalah sederhana. Islam itu dah sempurna dan sederhana. Misalnya kita kata aurat aurat bagi seorang perempuan seluruh badannya melainkan muka dan tapak tangan. Itu adalah sederhana. Bukan kata muka tutup separuh kepala dah lah, itu sederhana. Tidak. Bahkan kita mengikut kehendak Islam itulah sederhana. Tidak ada lebih sempurna melainkan Islam yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama yang kamu anuti. Aku telah sempurnakan bagi kamu agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan ke atas kamu nikmat-nikmat. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha Islam itu sebagai agama yang kamu anuti. Dengan tiga ungkapan ini jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengisytiharkan dan mengesahkan bahawa agama Islam adalah agama yang sempurna dan sederhana. Tidak melampau-lampau dalam beribadah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sadaqallahul azim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidaklah turunkan Al-Quran kepada Muhammad supaya engkau menjadi celaka. Tidak. Bukan kerana Quran ini menyebabkan kamu jadi celaka, kamu jadi hina. Tidak. Bahkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu supaya kamu jadi sempurna, insan yang baik, supaya kamu dapat kejayaan dunia dan akhirat. Maka semua isi kandung Al-Quran itu adalah mengajak manusia supaya mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan yang kekal abadi di hari kiamat nanti. Bukan menyebabkan kamu jadi celaka, disesat jalan, musnah dan sebagainya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Suratul Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan padamu semua dan tidak menghendaki kesukaran untuk kamu. Allah Ta'ala nak memudahkan kamu, bukan nak menyusahkan kamu. Jadi dalam dua ayat ini jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala menentukan syariat ini adalah kesempurnaan dalam beribadah, kesempurnaan dalam beristighfar, kesempurnaan dalam mengerjakan apa sahaja kehidupan dirinya. Subhanallah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sesungguhnya banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan bersederhana dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini kita nukilkan, kita pilih beberapa hadis Nabi SAW yang semuanya hadis-hadis sahih. InsyaAllah kita ketunjukkan kepada kita bahawa Islam itulah sempurna dan menyuruh umatnya agar bersederhana dalam aspek beribadah ataupun lain-lain. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap hamba-Nya. Dan Islam yang diturunkan tidak lain melainkan untuk kemudahan hamba-hamba-Nya dalam beribadah. Bermakna kita ikut Nabi saja. Kita ikut Nabi. Jangan, tak boleh kita nak mereka-rekakan, nak fikir-fikir apa lagi nak buat. Apa sahaja Rasulullah buat, semuanya adalah benar dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala.
yang mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan agama ini untuk sama-sama kita amalkan yang termampu kita. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah dan di sisinya ada Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang perempuan di situ. Baginda bertanya, siapa ini? Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, dia adalah Sianu, saya nak sebut nama lah. Aisyah menyebut perihal solat perempuan tadi yang luar biasa, yang tekun sungguh solatnya. Baginda bersabda, janganlah demikian. Adalah engkau semua berbuat sesuai dengan kekuatanmu sahaja. Sebab demi Allah, Allah tidak bosan memberikan pahala sehingga engkau semua bosan laksanakan amalan itu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah apa-apa yang dikekalkan melakukannya oleh orang itu, yakni tidak perlu berbanyak-banyak asalkan langsung terus-menerus, yakni beristiqamah. Umpama begini, saya buat contoh. Kita ibadat sunat, qiyamul lail. Ketika kita rajin, kita solat juga sunat sehingga 20 rakaat. Hingga letih kita penat. Ketika kita malas, kita tak bangun langsung. Ketika rajin, kita kerjakan juga paksa diri. Sebagaimana satu hari Nabi masuk ke sebuah masjid, tiba-tiba Nabi melihat ada tali yang diregang. Daripada tiang sana ke tiang sana ada tali. Nabi tanya, ini tali apa? Lalu sahabat beritahu, ini tali kepunyaan Sianu yang dia gunakan untuk dia bertaut. Dia solat, dia penat, dia bergantung tali, solat juga. Walaupun penat, dia bergantung di tali, solat, paksa diri. Nabi kata, rungkaikan tali itu, rombak tali itu. Ini janganlah kamu beribadah memaksa diri sehingga kamu penat pun paksa diri sehingga kamu rasa bosan jemu dengan ibadah. Itu bukan. Bermakna ibadah ini segala hal. Tidur pun ibadah. Sebab itu diajarkan pada kita nak solat tahajud, nak solat malam, mesti kita tidur dahulu seketika. Selepas solat kita tidur seketika, rehatkan diri. Kemudian kita solat, bangun solat tahajud dan sebagainya. Bukan kata solat straight, paksa diri. Hendaklah kita beristiqamah dalam mengerjakan ibadah. Suatu hari dinyatakan bahawa sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pada satu hari ja'a salah satu rahtin, dan datang 3 orang lelaki ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang lelaki datang ke rumah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mari bertanyalah pasal bagaimana ibadat Nabi. Bagaimana ibadat Rasulullah, setara mana. Falamma akhbiru, setelah isteri Rasulullah khabarkan kepada mereka yang 3 orang ini, ibadat Rasulullah begini. Ka'annahum taqalluha, mereka seolah-olah melekeh-lekehkan ibadat Rasulullah. Alas, sekadar itu sahaja. Seolah-olahnya mereka melekeh-lekehkanlah ibadat Rasulullah. Setelah Aisyah beritahu ibadat Rasulullah begini, dia kata begitu sahaja. Taqalluha, mereka meremeh-remehkanlah ibadat yang Rasulullah lakukan itu. Qalu, mereka berkata, salah seorang daripada mereka berkata, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ghufir lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Kata seorang mereka ni, amma ana, adapun saya ini, wa usalli al-lail, saya ni sembahyang malam terus-menerus daripada isyak sampai subuh. Saya tak tidur setiap malam, saya ibadat penuh.
sembahyang sunat terus menerus abadan selama-lama. Saya sembahyang setiap malam dan terus menerus, saya tak mahu tidur. Itu ibadat saya. Wa qala al-akharu, dan kata seorang lagi, wa ana asumud dahra abadan wala uftir. Saya ini berpuasa sepanjang tahun, tak pernah berbuka. Tak pernah cuti, saya puasa tiap-tiap hari selama setahun. Dan saya tidak akan tinggalkan walaupun satu hari. Ini yang kedua. Yang ketiga pula berkata, wa ana, ini saya ni, a'tazilun nisa, dan saya asingkan diri daripada perempuan. Wala atazawwaj, saya tak mahu kahwin sampai bila-bila. Abadan, selama-lama saya tak mahu kahwin. Sebab saya takut ganggu solat saya. Bila ada isteri, saya tidur malam, saya tak bangun solat. Jadi, saya takut ganggu ibadat saya tak mahu kahwin, kata dia. Ini 3 orang datang ke rumah Nabi beritahu ibadat masing-masing. Dan seolah-olah mereka nyatakan mereka lah yang paling kuat beribadat. Apalah Nabi sekadar itu ibadat dia, sedangkan Nabi diampun dosa. Saya ni lagi hebat ibadat saya, ibadat kami daripada Rasulullah. Demikian seumpamanya lah. Nyatakan mereka berbangga-bangga dengan ibadat yang mereka lakukan itu. Waqal akhir, kata seorang lagi ni, saya tak mau kahwin. Saya nak asingkan diri saya daripada perempuan selama-lamanya, kerana saya nak tumpukan kepada ibadah sepenuhnya. Faja'a Rasulullah, lalu datanglah Nabi SAW. Setelah dia mengatakan demikian-demikian, lalu Rasulullah pun pulang ke rumah. Lalu Rasulullah pulang. Faja'a Rasulullah ilaihim faqala, lalu berkata, antumul ladzina qultum kaza wa kaza, kamukah yang berkata demikian-demikian itu tadi? Nabi dengar rupa-rupanya. Bahkan Nabi pun berkata terus, baginda bersabda, kamukah yang mendakwakan demikian-demikian begini-begini tadi? Ama wallahi, adapun demi Allah, kata Nabi, inni la akhsyakum, saya lah orang paling takut sekali kepada Allah Ta'ala daripada kalangan kamu semua. Wa atqakum lahu, dan saya lah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Walakinni asumu qir, saya berpuasa tapi saya berbuka. Ada hari-harinya saya puasa dan ada hari-harinya saya tidak berpuasa. Ini selain daripada Ramadan lah. Menggambarkan bahawa ada puasa sunat. Tapi Nabi tak pernah ajar kita puasa terus menerus setahun. Ataupun riwayat nyatakan bahawa Nabi tak pernah juga puasa terus Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nabi tak pernah. Cuma ada riwayat menyatakan bahawa baginda banyak berpuasa daripada berbuka pada bulan-bulan tertentu. Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Tetapi tidaklah Nabi puasa terus menerus. Adapun lelaki ini menyatakan dia berpuasa sepanjang tahun. 12 bulan dia berpuasa terus menerus sebagaimana puasa Ramadan juga. Jadi inilah yang Nabi tegur mereka, sikap melampau mereka seolah mereka lebih lagi daripada Rasulullah. Sebenarnya tuan-tuan, pengukur kita ialah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah SAW adalah contoh tauladan yang baik. Siapa inginkan keredaan Allah, nakkan selamat dunia akhirat, maka contohi Rasulullah SAW. Maka Nabi beritahu, aku berpuasa tapi ada kalanya aku berbuka. Wa usalli wa arqud, aku sembahyang tapi aku tidur. Ada masanya aku tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku juga mengahwini perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati, maka sesiapa yang terpesong daripada sunnahku, falaisa minni, dia bukan daripada kalanganku.
Ini Nabi beri amaran. Siapa-siapa yang mengasingkan ataupun terpesong, menyeleweng daripada sunnahku, bukan daripada kalangan. Ingat tuan-tuan, kita berpegang pada agama Islam. Kalimah syahadah kita ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Maka agama yang kita anuti ini adalah agama Islam. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku redha bahawa Allah Ta'ala Tuhanku. Aku redha bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, sebagai Rasul Allah. Dan aku redha agama Islam ini sebagai agama yang aku anuti. Dengan 3 prinsip ini, nyatalah bahawa kita mesti berpandukan pada syariat. Kita nak bertaubat, mesti ikut syariat. Tuan-tuan pernah lihat video yang ditayangkan bagaimana golongan Syiah nak bertaubat. Mereka nak menyucikan diri mereka, mereka lukakan badan mereka. Tetak kepala mereka dengan parang, dengan pedang. Melukakan diri dan menyiksa diri. Itu Nabi tak ajar begitu. Maka perbuatan mereka itu adalah sesat. Bukan sahaja dosa mereka dosa-dosa mereka tidak diampun Allah, bahkan bertambah-tambah lagi kemurkaan Allah Ta'ala. Kerana mereka menyiksakan diri sendiri, bahkan mereka-rekakan dalam agama. Begitu juga ada golongan yang berjalan di atas bara api yang kononnya penghapusan dosa. Mereka yang membunuh anak, yang kononnya penyucian jiwa dan sebagainya. Semua itu sesat dan Nabi tidak ajar begitu. Nabi ajar hanya mudah saja untuk bertaubat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Beristighfar. Hapus dosa. Kita bertaubat kepada Allah. Mudah Islam itu. Bukanlah kata memaksa-maksa diri dalam mengerjakan sesuatu amalan itu. Bahkan Nabi SAW, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat ini tuan-tuan, puan-puan sekalian, Allah Ta'ala nyatakan bahawa Rasulullah telah diutuskan kepada kamu daripada kalangan kamu, yang mana Nabi sangat menyayangi kamu, sangat mengasihi kamu, sangat mengambil berat tentang kamu. Raufur Rahim, sangat kasih dan sangat penyayang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda pernah berdoa untuk umat baginda. Nabi sentiasa berdoa untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam siang dan malam. Bahkan Nabi pernah menyatakan bahawa aku sangat merindui saudara-saudara. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kami ini saudara-saudaramu. Tidak, kamu adalah sahabatku. Saudara-saudaraku ialah mereka yang tidak pernah melihatku, namun mereka beriman kepadaku. Bermakna tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian adalah saudara-saudara yang dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah merindui tuan-tuan sekalian. Allah merindui kita. Bermakna Rasulullah merindui kita. Bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi kita, dan Rasulullah sentiasa menunggu-nunggu kita. Di padang mahsyar nanti Rasulullah akan tunggu umatnya di 3 tempat. Bagaimana sebuah hadis. Nabi tunggu umat baginda di 3 destinasi. Yang pertama, Nabi tunggu di titian sirat. Di situ Nabi akan berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Yang kedua, Nabi tunggu dekat
kolam Kausar. Nabi tunggu umat baginda untuk diberi minum air daripada kolam baginda. Siapa dapat minum air daripada kolam itu, dia tidak akan lapar, tidak akan dahaga buat selama-lama. Dan yang ketiga, Nabi tunggu dekat dengan timbangan amal. Saat yang menakutkan, saat yang menggerunkan. Timbang amal sebesar, sekecil-kecil amalan sebesar zarah sekalipun akan ditimbang di kala itu. Maka di situ Nabi SAW akan memberi syafaat kepada umat baginda SAW. Bermakna tuan-tuan, Nabi sangat menyayangi kita. Sebab itu Nabi sentiasa menunjukkan jalan-jalan yang baik untuk kita lalui, jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW tidak pernah memaksa ataupun menunjukkan jalan-jalan yang melampau-lampau kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita kata dalam bab salat, wajib kita dirikan salat misalnya. Berdiri rukun. Tetapi mereka yang tak mampu berdiri boleh dalam keadaan duduk. Tak mampu duduk, maka dia boleh dalam keadaan baring, solat dalam keadaan baring. Dalam keadaan baring ataupun dalam bahasa isyarat boleh dilaksanakan. Yang penting salat. Maka tuan-tuan muslimin, muslimah ini rahmati Allah. Islam telah mengajar kita supaya kita sentiasa mengerjakan amalan dengan penuh istiqamah. Bagaimana Nabi SAW menunjukkan jalan yang baik. Bagaimana sebuah hadis riwayat daripada Aisyah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun wa lan yushada ad-din illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawha wa syai'in minad dulja. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu mudah. Tidaklah agama itu memaksa seseorang, melainkan agama itu akan mengalahkannya. Yakni orang yang memaksa-maksa diri sendiri nanti akan merasa tidak kuat meneruskannya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahawa jika seseorang itu ingin melakukan amalan dengan paksa-paksa diri, dia akan lemah. Dia akan lemah dan dia akan merasa merasakan tak berdaya. Lalu jangan kita maksa-maksa diri. Kita lakukan amalan kita dengan termampu. Tapi janganlah pula kita sentiasa dalam keadaan malah lari ni ibadah. Yang penting Allah Ta'ala tahu kemampuan kita. Yang penting jangan kita buat ala kadar, walaupun sedikit, buatlah dalam keadaan penuh keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, agama itu mudah. Mudah di sini maknanya senang aja. Misal kita kata salat. Salat fardu subuh. Memang waktu itu orang mampu buat. Budak-budak sekolah nak ke sekolah, itulah masa yang terbaik sebelum dia masuk kelas, dia sembahyang, dia bersujud pada Allah, kuatkan diri dengan beribadah. Kita nak bekerja sekalipun, sesuai kita bangun awal, kita solat subuh 2 rakaat saja, tidak 4 rakaat sebagaimana solat zuhur dan asar. Bermakna subuh 2 rakaat sahaja. Dan waktu pun amat sesuai, tidak mengganggu pekerjaan kita. Waktu zuhur, sememangnya waktu itu semua orang rehat. Waktu rehat.
bila kita bekerja, memang kita perlu rehat di kala itu. Kita tak, semua orang rehat. Dengan suasana yang panas, perut pun dah rasa lapar, badan pun sudah rasa penat, letih. Maka di kala itu sesuai kita rehat. Masa rehat, sesuai kita berwuduk dan kita solat. Kita solat sebanyak 4 rakaat untuk betulkan semula, untuk betulkan kedudukan urat saraf kita. Subhanallah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Maka dari sini, bersikap luruslah engkau semua, kata Nabi. Lakukanlah yang sederhana. Jika tidak kuasa melakukan yang sempurna, maka bergembiralah untuk memperolehi pahala sekalipun sedikit. Juga mohonlah pertolongan dalam melakukan sesuatu amalan itu. Baik di waktu pagi, petang dan sebahagian daripada waktu malam. Dalam riwayat Bukhari lain disebutkan, berlaku luruslah. Lakukanlah yang sederhana. Pergilah di waktu pagi, juga di waktu petang, serta sebahagian di waktu malam. Berbuatlah sederhana, tentu engkau semua akan sampai pula pada tujuan. Kamu akan capai matlamat. Buat yang sederhana. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan ialah pertengahan, bersederhana. Tidak gopoh, tidak terlanjur, tidak melampau-lampau. Maka bersederhana dalam keadaan bersabar dan ikhlas hati kepada Allah. Justru jelas kepada kita semua dalam beribadah kepadanya, memadailah dengan bersederhana, jangan terlalu berlebih-lebihan sehingga maksa dan memudaratkan diri. Dan dikhawatiri sampai satu ketika kita akan merasa bosan. Bila kita paksa-paksa diri, satu masa kita pedak, kita bosan. Kerana kita maksa-maksa. Bila kita buat dalam keadaan tenang, dalam keadaan sabar, dalam keadaan yang ikhlas, insya-Allah kita akan tambah rajin. Tapi kalau kita paksa-paksa diri, satu ketika kita akan rasa malu. Untuk meneruskan ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyukai hamba-Nya untuk beribadah kepadanya sekadar kemampuan. Yang paling penting di sisinya bukanlah kuantiti ibadah itu, tetapi kualitinya. Walaupun sedikit tapi berkualiti. Istiqamah beribadah tersebut biarkan sedikit, jadi yang penting ialah berterusan, insya-Allah. Oleh itu kesimpulannya, marilah sama-sama kita berusaha untuk bersederhana dalam apa jua aspek kehidupan kita, kerana terbukti itulah yang terbaik selagi dia merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suruhannya. Subhanallah. Jadi bersederhana di sini bukan makna dalam keadaan malas ataupun buat tak sempurna. Yang paling sederhana ni ikut Islam yang Nabi ajar itu adalah sederhana. Hidupan Nabi itu adalah bersederhana. Makannya sederhana. Rehatnya sederhana. Ibadahnya sederhana. Kerana Islam itu syumul merangkumi semua. Nabi juga berkahwin. Nabi juga berurusan dengan masyarakat. Nabi juga berurusan dengan sahabat-sahabat dan sebagainya. Alhamdulillah. Kalau dapat saya rumuskan tajuk kita pada pagi ini, itu berkaitan dengan bersederhana dalam beribadah. Yang ini mengikut acuan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah. Itulah acuan yang sebenar, yang sederhanaan, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz, kita boleh buka soalan ke? Ada yang nak bertanya kan Ustaz kan? Okey. Ustaz buka soalan. Jika ada yang nak bertanya, dipersilakan. Puan Hazlina, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, dalam keadaan macam mana agaknya kan yang kita boleh lebih sikit daripada sederhana menurut Islam? Lebih sedikit daripada sederhana? Ya, contohnya jika kita dalam keadaan berhadapan dengan
bermuamalah atau berhadapan dengan orang yang bukan Muslim contohnya, ataupun bila kita nak berhujah ke macam mana Ustaz? Kita boleh lebih dari sederhana. Ya, terima kasih. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu tidak dilarang sebenarnya. Cuma Islam melarang kita daripada buat sesuatu memaksa-maksa diri. Kalau kita lihat Nabi SAW, baginda SAW beribadat malam hingga bengkak kaki baginda. Adakah itu melampau? Tidak, itu juga sederhana. Kerana Rasulullah SAW salat malam sehingga bengkak-bengkak kaki baginda. Menunjukkan bahawa satu rakaat solat baginda 6 juzuk. Itu juga kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bermakna Nabi berterusan mengerjakannya dalam keadaan istiqamah. Yang dilarang ialah kita tak mampu berbuat demikian. Maka apakah kemampuan kita? Kita mampu hanya solat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat sahaja. Dengan kita, saya nak maksa-maksa diri sehingga kan saya nak buat 20 rakaat. Sehingga kan hati kita sudah tidak khusyuk lagi dah. Kita dah mengantuk, kita dah kepenatan, kita paksa juga. Tapi kalau kita mampu berbuat, silakan. Sebab Nabi pun pernah buat demikian. Dia nak gambarkan di sini bahawa jangan memaksa-maksa diri. Itu. Kita bersedekah misalnya. Kita mampu sedekah RM10, RM100, RM1000, silakan. Tetapi bagi kita tak mampu, jangan pula kita hutang sana hutang sini, mata-mata nak bersedekah, tak boleh. Kita siapa hutang dengan kita tak bagi nafkah pada isteri, anak kerana semata-mata nak bersedekah. Kan kita ada tanggungjawab dengan nafkah pada anak isteri kita, ada urusan-urusan yang lain. Juga ibadah itu, nafkah pada isteri juga adalah ibadah. Ada satu panduan hadis Nabi SAW, 1 dinar yang kamu belanjakan fi sabilillah. 1 dinar kamu berikan sedekah pada fakir miskin. 1 dinar yang kamu belanjakan untuk ahli keluarga kamu. Lebih besar pahala kamu belanjakan untuk keluarga kamu. Subhanallah. Sedangkan jihad fisabilillah besar pahala. Sedekah fakir miskin besar pahala. Tapi Nabi kata, kamu belanjakan untuk keluarga kamu lebih besar lagi pahala. Bermakna dalam keadaan situasi itu, situasi tertentu misalnya. Tapi jangan sampai belanja pada keluarga seluruhnya. Tak ada sedekah, tak ada infak fisabilillah. Bermakna kesederhanaan di sini kita ikut acuan agama. Jangan sampai kita dah sampai peringkat kita sendiri rasa jemu dengan Islam, apa oleh Islam ni maksa-maksa diri. Padahal Islam tidak maksa, memudahkan kita. Islam itu mudah, inna dina yusrun, mudah saja. Tapi kita yang tak faham, kita yang maksa-maksa diri ni, Islam ni susah akhir sekali. Akhir sekali tak mahu amalkan agama. Itu maksudnya boleh atas kemampuan kita. Boleh. Tuan-tuan nak dermakan 1 juta, alhamdulillah, silakan. Kalau kita mampu, ramai orang yang berderma, kemampuannya. Yang penting ialah kita buat itu mengikut keupayaan kita, insyaAllah. Terima kasih. Ustaz, saya nak respon pada yang Ustaz kata tadi. Itu kita buat ikut kemampuan kita kan. Saya personally, saya pribadi, saya selalu ada masalah sikit. Dalam nak solat zuhur kan, kita nak kena buat solat qabliyah, lepas tu solat sunat ba'diyah. Tu kalau ikut, kalau dalam macam yang diberi garis panduan ialah qabliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 kan. 6 campur dengan apa ni yang solat apa wajib tu jadi 10 rakaat. Kalau bagi saya kadang-kadang benda ni pun berat juga sebab macam kalau kita kerja time tu time macam apa orang kata lunch break tu memang pendek kan, so macam suntuk lah masa tu. Tapi at the same time macam saya rasa bersalah kalau saya nak pendekkan. So misalnya solat zuhur tu menjadi 2, kalau zuhur jadi 2. Sebab kita dah dengar ustaz-ustaz dia kata oh kena 4.
In fact, ada setengah ustaz-ustaz yang kata 4 qabliyah zuhur, 4 dia zuhur. Memang bagi saya itu kadang-kadang ikut situasi, kadang-kadang dia rasa berat. So saya nak minta pandangan ustaz supaya saya rasa tak bersalah dah sekarang lepas ni. Terima kasih. Terima kasih. Baik, soalan itu. Inilah menunjukkan bahawa Islam itu sederhana. Memang kita ada kelebihan dan galakkan supaya solat sunat sebelum zuhur itu 2 rakaat jadi 4. Tapi bagi situasi keamidah, kalau tak mampu buat 2 saja, dapat juga pahala. Dapat. Jadi kita ada kaedah lain pula. Jika kamu tak mampu, jangan tinggal kesemuanya. Maknanya tak mampu nak buat 4, jangan tak buat langsung. Buat sekadar kemampuan kita 2. Misalnya, jadi kalau kita tak mampu pun jangan tinggal dengan zuhur sekali. Jadi di awalnya ada 4 rakaat. Ada 4 rakaat tu ada sunat sebelum zuhur, 4 selepasnya. Tapi kalau kita tak mampu, kita dah uzur, kita tentukan masa, buat 2 rakaat. InsyaAllah. Tetap hati kita ni nak buat tapi kekangan masa sebagainya, insyaAllah. Itu juga sederhana sebenarnya, sederhana. Bersederhana dalam mengerjakan ibadah, tidak maksa-maksa diri. Jangan sampai kita tertinggal yang fardu, jangan sampai kita sunat aja pun, jangan juga, tak boleh juga macam tu. Sebabnya ada kelebihan. Misalnya beginilah, kita sentiasa berjamaah di masjid. Tiba-tiba satu ketika kita tak mampu nak ke masjid kerana sakit. Allah Ta'ala catat dapat pahala jemaah. Ada hadis Nabi. Kita dah ahli masjid, selalu pergi masjid, selalu pergi dengan kuliah, tapi satu ketika kita uzur, tak dapat pergi. Lalu kita tak pergi kerana keuzuran syar'i itu. Allah Ta'ala tetap memberi pahala penuh. Pahala berjemaah. Misalnya kita niat nak bangun qiyamul lail. Tiba-tiba kita tak terbangun pun kerana kepenatan. Kita tak terjaga waktu. Jaga-jaga waktu subuh. Kita niat itu dah dapat pahala. Subhanallah. Yang penting Allah Ta'ala tahu hati kita. Kita berpegang dengan agama dengan penuh kasih sayang, penuh keikhlasan pada Allah, insyaAllah. Allah Ta'ala tidak menzalimi kita, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okey, nampaknya setakat itu saja. Ustaz, dah tak ada soalan yang lain? Okey, baiklah, kita akhiri dulu majlis ini ya. Dan alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Ustaz Fikri ya atas kesediaan berkongsi ilmu pada pagi ini. Semoga ini memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat melalui perkongsian ilmu ini berkenaan dengan bersederhana dalam beribadah. Tapi janganlah pula kita merasa lelah ya dalam beribadah. Sebaliknya, mulakan sedikit demi sedikit agar amalan itu tidak terus hilang dari diri kita. Yang paling penting ialah bersederhana kerana Allah Subhanahu Wa Taala suka akan mereka yang tidak melampaui dalam setiap perkara. Dengan itu semoga Allah memberikan kita manfaat dan kefahaman yang sahih ataupun jelas dalam memahami syariatnya. Terima kasih kepada penaja slot program kita pada pagi ini dan juga para jemaah yang sudi duduk bersama-sama dalam majlis ini, dan semoga kita dikurniakan keberkatan rezeki dan umur kepada yang membantu menyumbang bagi kesinambungan majlis ini. Dan Ustaz kita tutup dulu Ustaz ya dengan doa tasbih kafarah dan solat. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada kali ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dari sisi-Mu, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang menghapuskan segala dosa-dosa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.